Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat-dekat nak pilihan raya ni, mereka timbulkan balik isu tentang PAS ni, parti Taliban, parti ekstremis, parti pelampau dan juga parti ajaran sesat. Mereka menimbulkan kritikan terhadap PAS dan menuduh PAS ni menggunakan agama atau mengkudakan agama bagi kepentingan politik. Benda ni sudah berpuluh tahun, isu ni. Tapi dekat-dekat pilihan raya ni timbul balik. Dan kita tak boleh salahkan orang bukan Islam. Orang Cina atau India atau orang Kristian ke, Buddhis ke, Hindu. Kita tak boleh salahkan mereka. Sebab mereka tidak belajar agama. Mereka tidak belajar tentang Islam. Mereka cuma dengar apa orang Melayu sendiri bercakap atau apa orang Islam sendiri bercakap dan mereka ulang. They repeat what the Malays and Muslims are saying. Dan tuduhan yang PAS ni parti ajaran sesat ke ataupun PAS ni parti pelampau, ekstremis, Taliban dan ada yang kata teroris pun ada. Jadi orang bukan Melayu, orang bukan Islam ni cuma dengar apa orang Melayu, orang Islam cakap dan mereka repeat. Maknanya, we are saying it, not them. They are just saying what we are saying. Bukan mereka cakap. Mereka cakap apa yang kita cakap. Ini masalah dia. Saya sudah lebih dari 40 tahun. Semenjak tahun 70-an lagi. Dan nak masuk mungkin 45 tahun. Saya telah mengikut perkembangan PAS dari satu parti kecil, parti yang hanya menang satu kerusi parlimen sahaja semasa pilihan raya dan sampai ianya menjadi parti nasional, a national party. Jadi bila saya tengok maknanya direction ataupun hala tuju PAS dan pengajaran mereka, hujah-hujah mereka, perjuangan mereka, saya tak nampak di mana salah, di mana sesat, di mana yang tidak mengikuti Islam. Saya telah berguru dengan Ustaz Haji Abbas Khatib Muhammad. Pak Abbas, saya panggil dia Pak Abbas. Pak Abbas ni saya banyak belajar mengaji dan juga isu-isu berkait dengan hukum Islam. Saya juga telah berguru dengan Abdul Rahman Petani. Abdul Rahman Petani ni saya banyak belajar tafsir Quran. Abdul Rahman Petani ni dia bagus dari segi tafsiran Quran. Jadi dengan Pak Abbas ni saya belajar mengaji, dengan Tok Guru Rahman ni saya belajar tafsir. Dan dari segi politik Islam, saya belajar dari Tok Guru, saya panggil Ayah Cik ataupun yang dikenali sebagai ini Ustaz Haji Hadi. Bergantunglah, orang panggil Tok Cik pun ada, orang panggil Tok Guru pun ada, Ustaz Hadi pun ada. Jadi tiga Tok Guru ni telah mengajar different aspects of Islam. Jadi kalau kita nak dari segi mengaji saja ke, tafsir ke, hukum Islam ke, politik Islam ke, jadi tiga-tiga Tok Guru ni boleh dianggap sebagai pakar dan we get a wide range, boleh katakan a wider perspective of Islam dengan kita berguru dengan beberapa orang yang pakar di dalam bidang masing-masing. Anyway, yang saya tengok ni, baik orang PAS ke, orang Melayu UMNO ke, orang Melayu PKR ke, orang Melayu Bersatu ke, tak kisahlah orang Melayu yang ikut PAS atau orang Melayu yang tidak ikut PAS. Saya tengok kelakuan mereka, pengetahuan mereka, amalan mereka dan pegangan atau kepercayaan mereka tak beza. Sama. PAS baik, UMNO baik, Bersatu baik, PKR baik, tak kisah. Everything's the same. Dia orang punya pengetahuan, dia orang punya kepercayaan, dia orang punya amalan,
tidak ada beza di antara satu dengan lain. Jadi apabila kata PAS ni ekstremis, orang lain ni liberal, saya tak nampak di mana. DAP selalu bangkitkan, kata orang Melayu jenis ni, orang Melayu moden, orang Melayu liberal, orang Melayu yang PAS pula, orang Melayu ekstremis. Jadi kalau kita hidup di dalam masyarakat Melayu atau masyarakat Islam macam saya telah buat lebih dari 40 tahun dulu, kalau kita tidak bercakap politik dengan mereka, kita tidak boleh beza tahu di antara ini pengikut PAS atau ini pengikut UMNO atau pengikut apa sekalipun. We cannot see the difference because bila mari waktu semayang, mereka semayang, bila waktu puasa, mereka puasa. Kalau suruh makan babi, semua tak makan babi. Kalau suruh minum bir, minum arak, mereka tak minum arak. Mereka anggap ni berzina ni dosa. Dan kalau kita tengok orang pro-PAS ke orang anti-PAS, apa beza? They're the same. Exactly the same. Dia orang percaya kepada hukum syariah. Kalau kita kata Malaysia ni bukan negara Islam, mereka ni negara sekular. Jadi kalau ikut sistem negara sekular, sepatutnya hukum syariah ni kita abolish. Maknanya kita hapuskan hukum syariah dan kita ada satu saja undang-undang, iaitu common law. Sebab tak adil lah kita ada dua sistem perundangan. Bagi orang Islam, mereka dihukum di bawah undang-undang Islam, undang-undang syariah. Bagi orang bukan Islam pula, mereka tidak payah menghadapi mahkamah syariah dan dihukum di bawah hukuman syariah. Tak adil, not fair. Justice system ni, kalau kita nak adakan keadilan, kena ada satu saja. One justice system for everybody. Kalaulah orang bukan Islam boleh berzina, orang bukan Islam boleh minum arak, orang bukan Islam boleh makan babi, orang bukan Islam boleh berjudi, dan macam-macam lagi, apa sebab orang Islam tak boleh? Apa sebab orang Islam ditangkap dan dihukum? Itu tidak adil. That's injustice. The law must apply to everybody. The law ni tak boleh nak recognize race atau religion. Kalau kita bezakan di antara kaum, bangsa, agama dan kita pisahkan dan kita akan dua sistem, that is apartheid. Apartheid bermaknanya you ni warna kulit macam ni boleh buat ni, you warna kulit macam tu tak boleh buat pula, dan kepercayaan agama you membenarkan ini. Tetapi kalau you percaya agama lain, maka you boleh buat itu. So to have two different systems for one country is wrong. Dan sekiranya kita nak adakan hukum Islam, maka semua kena di bawah hukum Islam. Kalau tidak, semua tidak dihukum di bawah hukum Islam. Tapi bila saya tengok orang UMNO baik ataupun sesiapa Melayu Islam yang bukan PAS, mereka juga sokong hukum syariah. Kalau kita nak adakan beauty contest, tak kisahlah orang PAS ke orang bukan PAS, semua tak mahu beauty contest. Kalau kita nak adakan beer festival, bukan saja orang PAS, orang bukan PAS pun menentang beer festival. Kalau kita nak adakan LGBT ataupun lady boy beauty contest untuk pondan, di mana orang lelaki berpakaian pakaian orang perempuan, dan kita adakan pertandingan ratu cantik untuk orang lelaki berpakaian baju perempuan. Orang bukan PAS pun tak setuju, mereka pun menentang. Jadi saya tak nampak di mana PAS ni ekstremis, bukan PAS ni liberal. Tidak. Orang Melayu, orang Islam, walaupun PAS ke bukan PAS, mereka sama. Mereka juga intolerant. Mereka juga menentang semua yang mereka anggap sebagai anti-Islam atau kelakuan yang menentang Islam. So, there is no democracy. There is no justice. There is no civil liberties bagi orang bukan PAS juga.
So there's no difference. So kalau orang PAS ni ekstremis, maka orang bukan PAS pun equally ekstremis. Sebab mereka tidak menghormati civil liberties, mereka tidak menghormati kebebasan untuk rakyat Malaysia. Tak kisahlah Melayu ke bukan Melayu, Islam bukan Islam. Mereka tidak menghormati kebebasan rakyat Malaysia untuk buat apa mereka buat. Apa mereka nak buat. Kalaulah orang Melayu atau orang Islam pergi ke gereja pada hari Ahad, go to church on Sunday, kecoh. Bukan saja orang PAS, orang bukan PAS pun kecoh. Kalaulah orang Kristian nak dakwah agama Kristian kepada orang Melayu atau orang Islam, katalah orang Kristian masuk ke Felda dan mereka ceramah Kristian, mereka mendakwahkan Kristian kepada peneroka Felda, kecoh. Dan yang kecoh sekali bukan saja orang PAS, orang bukan PAS juga kecoh. So there's no difference actually. Baik PAS, baik anti-PAS ke, bukan PAS ke, there's no difference. Malays are Malays, Malay Muslims are Malay Muslims. Kelakuan dan kepercayaan orang Melayu Islam sama, tak kisah parti politik mana mereka ikut. Dan untuk mengatakan PAS ni ekstremis ke, ataupun pelampau ke, apabila orang yang anti-PAS, orang Melayu yang tidak sokong PAS juga sama. Cuba kita ajar orang Melayu yang bukan PAS untuk keluar makan dan kita idang babi dekat meja dan kita idang juga beer atau wine. Oi, mereka marah. Tapi awak ni bukan PAS kan? Apa sebab awak ni marah sangat? Tak, bukan PAS pun. Dia orang masih tak boleh terima. Jadi, apa yang pengalaman saya lah, 40 tahun lebih masa saya mula-mula pindah Terengganu, sampailah sekarang, di mana saya masih bergaul dengan orang PAS, saya nampak orang Melayu biasa yang mungkin bukan saja tidak menyokong PAS, orang Melayu yang benci kepada PAS, tapi mereka juga membenci benda yang PAS benci. Jadi, dia benci PAS. PAS benci babi. Tapi dia orang pun benci babi juga. So, apa beza? As I say, a duck swims, you swim, so you're a duck. Itu apa perpatah orang putih. Jadi, the way I see it, isu PAS pelampau, ekstremis, Taliban, teroris, is just fitnah dan dibangkitkan untuk politik sahaja. Tapi kalau kita kaji betul-betul, orang Melayu amnya, orang Melayu Islam khususnya, mereka sama perangai macam orang PAS. Orang Melayu, orang Islam juga ekstremis. Dan dia orang tak boleh terima kebebasan untuk orang Melayu buat apa mereka nak. Dan sekiranya kita kata orang Melayu sepatut diberi kebebasan untuk keluar dari Islam atau kebebasan untuk memeloki agama lain, Kristian baik, Hindu baik. Dan orang Melayu yang berkalwat, yang orang Melayu yang berumah tangga dengan perempuan yang bukan isteri dia, iaitu civil relationship, civil marriage. Orang Melayu yang nak mengikuti lifestyle LGBT dan nak minum, nak judi, perlu diberi kebebasan. Orang Melayu tak boleh terima. Semua orang Melayu, tak kisah Melayu UMNO, Melayu apa sekalipun. This is not exclusive to PAS. This is boleh katakan generally kepada semua orang Melayu. Every Malay Muslim is intolerant. Every Malay Muslim is an extremist. Every Malay Muslim tak boleh nak terima civil liberties, freedom of choice dan kebebasan bagi semua manusia membuat apa mereka nak buat tanpa sekatan dari mana-mana pihak atau mana-mana agama. So for the non-Malays who criticize PAS is the same as criticizing all the Malay Muslims in Malaysia.
kerana semua orang Melayu Islam di Malaysia ni sama perangai, sama kepercayaan, sama amalan, sama macam orang PAS. No difference. Dia bukan orang PAS ni itik, orang bukan PAS ni ayam, tidak. Semua sama, semua itik, and they all swim in the same pond. Assalamualaikum. Salam sejahtera.